Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan Cik Diana dari Haifa Learning Center. Okay, hari ni cikgu nak ajar topik rangkaian dalam teori graf, tetapi cikgu sediakan soalan yang lebih panjang berbanding minggu lepas. Jom kita tengok sama-sama dan selesaikan sama-sama, okey? So, sebelum tu kita baca soalan ni elok. Raja 5 menunjukkan peta perjalanan Encik Mohsin, Encik Chong dan Encik Selvem dari SMK Datuk Abdul Rahman Yaakob ke SMK Payung Rumput. Okay, ini dia punya peta perjalanan dia. Okay, mereka menggunakan aplikasi Google Maps untuk mendapatkan jarak dan masa memandu. Jadual 6 dan jadual 7 di bawah menunjukkan nama tempat dan pilihan laluan yang boleh dilalui oleh mereka. So, jadual 6 dia menunjukkan nama tempat dan bucu-bucu dia lah. So, jadual 7 pula dia menunjukkan pilihan laluan Encik Mohsin, Encik Chong dan Encik Selvem dengan masa dan jarak yang diberi. Okay, kita tengok soalan A. Diberi jarak per masa untuk setiap laluan adalah pada kadar kelajuan yang berbeza-beza. Jadi, siapakah yang menggunakan laluan yang paling optimum berdasarkan masa dan jarak yang paling minimum? So, B1. A. So, macam mana nak jawab yang ni? Kita tengok, dia minta, soalan yang dia minta adalah ni, siapakah yang menggunakan laluan yang paling optimum berdasarkan masa dan jarak yang paling minimum? So, minimum tu sikit. Kita tengok jadual 7. Macam Encik Mohsin, masa yang dia perlukan ialah 23 minit dan jarak yang dilalui ialah 35.9. Encik Chong, masa yang diperlukan ialah 25 minit dan jarak yang dilalui ialah 40.7 km. Manakala Encik Selvem, masa yang diperlukan ialah 32 minit dan jarak yang dilalui ialah sebanyak 47 km. Antara tiga orang ni, siapa yang paling sikit dua-dua dia? Encik Mohsin, yes. Encik Mohsin sebab masa dia 23 minit dan jarak yang dilalui ialah 35.9 km. Maka jawapannya Encik Mohsin. Kita pun tulis. Encik Mohsin. Okey, B1 pula. Jika had laju memandu di jalan raya ialah 90 km per jam, siapakah di antara mereka yang mematuhi dan memandu di bawah had kelajuan yang ditetapkan? Berikan sebab. Okey, untuk menjawab soalan ni, kita kena ingat rumus laju ialah laju sama dengan jarak bahagi masa. Pelajar-pelajar semua tak perlu tulis rumus. Tetapi jika pelajar-pelajar biasakan menulis rumus, sebelum menjawab soalan, pelajar akan lebih mudah ingat dan lebih mudah faham semasa menjawab soalan. Okey, ni cikgu tulis sebagai rujukan. Kita nak tahu siapa yang bawa paling laju, kita nak tahu siapa yang bawa paling perlahan dan yang mengikut undang-undang had kelajuan yang telah ditetapkan. Okay, dalam kes ni, kita tengok masa dia beri dalam minit, tapi had laju yang diminta dalam kilometer per jam. Nah, dia dah beritahu had kelajuan dia adalah 90 km per jam. Maka unit yang diminta ialah kilometer per jam. So, untuk step pertama, okay, kita kira Encik Mohsin dahulu. Laju Encik Mohsin, cikgu gunakan pen warna merah. So, M untuk Mohsin lah. Sebelum cari laju, kita kena tukar unit masa dia. Masa daripada minit, kita tukar kepada jam. So, masa minit kepada jam maksudnya bahagi 60. So, kita buat 23 bahagi 60. So, 23 bahagi 60, pelajar akan dapat 0.3833. Tu dia punya masa dalam jam. 0.3833 jam. Sekarang dia nak cari laju pula. Laju Cik Mohsin. So, cikgu buat laju dia L sama dengan jarak yang dilalui ialah 35.9 km. Bahagi dengan masa dia iaitu 0.3833 jam.
Okey, pelajar bahagi, pelajar akan dapat jawapannya adalah 93.6. Okey. Kilometer per jam. Okey. 3.65, sorry, tertinggal. 65 kilometer per jam. Okey, kemudian tu Encik Muhsin kita dah dapat. Okey, pelajar semua dah tulis. Sekarang kita pergi ke Encik Chong pula. Kita nak cari kelajuan Encik Chong. Cara yang sama, kita kena tukar masa dia daripada minit kepada jam. So, untuk Cik Chong, cikgu gunakan warna hijau. Chong sama dengan dia punya masa dia adalah 25 bahagi dengan 60 dahulu. So, 25 bahagi 60. Kita akan dapat 0.4167. Dan laju dia adalah sama dengan jarak dia ialah 40.7 kilometer. Masa dia adalah 0.4167 jam. So, bahagikan. Pelajar akan dapat 97.68 kilometer per jam. Tu Encik Chong. Encik Chong pun dah melebihi had laju. Sekarang kita kira pula bagi Encik Selvam. Okey. Cik Padang. Cara yang sama juga, kita tukar unit dia. Masa dia ya. So, masa bagi Encik Selvam ialah 32. So, Cik Selvam cikgu buat S. 32 bahagi dengan 60. Kita akan dapat 0.5333. So, cikgu pun tulis 0.53. Okey. Lepas tu, kita cari laju dia. Laju sama dengan jarak dia ialah 47 kilometer. Masa dia adalah 0.53 jam. 5333 lah sebenarnya. Pelajar akan dapat kelajuan yang kereta yang dipandu Encik Selvam ialah 88.125. Okey, 88.125. So, cikgu gunakan 13. 3 kilometer per jam. So, sekarang kita dah tahu siapakah yang memandu ikut had laju undang-undang had laju dia lah. So, jawapannya Encik Selvam. Kerana kelajuan Encik Selvam ialah kerana kelajuan kereta yang dipandu oleh Encik Selvam ialah 88.13 km per jam. Dia bawa tak melebihi had lah. So, tu jawapan dia. Faham semua pelajar? Mudah sahaja. So, sekarang cikgu clearkan. Kita tengok soalan B2 pula. So, ni cikgu tulis B1 Encik Selvam. Okey. Encik Selvam. Okey. Dan bagi tahulah sebabnya. B2 pula, jika Encik Chong memandu dengan kelajuan 90 km per jam, nyatakan masa baru yang diambil olehnya untuk perjalanan dari SMK Datuk Abdul Rahman Yaakob ke SMK Paya Rumput. Nyatakan jawapan dalam minit dan saat. Okey. Kita tahu rumus dia ialah bila cakap tentang laju je, rumus dia laju sama dengan jarak bagi masa. Dan dia dah bagi tahu kelajuan Encik Chong ialah 90 km per jam. So, kita letak laju, kita gantikan dengan nilai 90 km per jam. So, laju ni kita ganti dengan tempat laju lah.
Jarak dia masih sama, Cik Chong 40.7 km. Masa dia kita tak tahu masa dia dalam unit jam. So, kita akan letak macam ni lah. Masa dia adalah nilai X. Katakanlah cikgu letak X. Okay. So, macam mana nak kira? Okay, kita kira macam biasa, bawa naik atas X. 90 darab X ialah 90X. Sama dengan 40.7. So, X sama dengan 40.7 bahagi dengan 90. Okay, kita akan dapat jawapannya 0.4522. Okay. 0.4522. Tetapi ini adalah dalam jam. Kita nak jadikan dia minit. So, kita darabkan 60. 0.4522 darab 60. Pelajar akan dapat sama dengan 27.13 minit. Okey, 27.13 minit. So, macam mana kita nak tukar yang belakang tu kepada saat? Okey, 27 dia nombor sebelum perpuluhan dia merujuk kepada minit. Nombor selepas perpuluhan dia merujuk kepada saat. Jadi, cikgu ambil yang belakang ni. Cikgu padam ya. Kosong 0.13. Ni dalam 0.13 cikgu ambil daripada 27.13. Cikgu darabkan 60. Sebab daripada minit nak kepada saat kita kena darab 60. So 0.13 darab 60 kita akan dapat 7.8 saat. Saat. So, kalau kita bundarkan, kita akan dapat 8 saat. So, jawapan dia adalah 27 minit 8 saat. Okay, tetapi kita ada cara mudah untuk memastikan jawapan kita adalah tepat. Okay. Ni cikgu tunjuk cara penggunaan kalkulator. Okay, kita tekan 27, kita masukkan nilai macam ni kan. Katakanlah cikgu dah dapat 27.13 cikgu buat. Kita letak tanda ni. Tanda yang macam koma-koma ni. Ini adalah merujuk kepada minit, 27.13 minit. So, kita tekan sama dengan, cikgu tekan sama dengan, dia akan keluar macam ni. Okay. Dan kemudian, ni. Bila kita tekan sama dengan, dia akan terus kirakan untuk kita. 27 darjah, 27 minit, 7 saat, 48 detik. Tapi sebab 48 detik ni dah melebihi 30, maka kita kena bundarkan jawapannya 27 minit, 8 saat. Macam tu. Okay, itu cara dia lah untuk pastikan jawapan kita betul. So, tu. Sekarang kita tengok jawapan soalan yang seterusnya pula, C. Jadi untuk soalan C kita baca dulu. Satu acara berbasikal akan dianjurkan dan menggunakan ketiga-tiga laluan. Okey, Jabatan Kerja Raya JKR mengarahkan penutupan laluan dibuat dan hanyalah perjalanan sehala sahaja dibenarkan. Jadi kita gariskan sehala sahaja. Berikut merupakan kondisi arahan tersebut. Okey, sebelum kita jawab soalan ni kan kalau kita baca kita tengok laluan RY. RY itu apa? Jadi untuk memudahkan kita tulis dulu simbol-simbol dia. Macam Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Abdul Rahman Yaakob RY. So kita tulis ni RY.
So macam Universiti Teknikal Melaka ialah T, Stadium Hang Jebat ialah H, Air Keroh ialah K, Ujung Pasir ialah U, dan SMK Paya Rumput kita buat PR. Dia dah bagi simbol-simbol ni. Sekarang untuk menjawab soalan ni, dia kata lukiskan rangkaian graf terarah yang menunjukkan keadaan situasi itu. Kalau soalan berkaitan lukiskan rangkaian graf tak kisahlah terarah ke tak terarah ke, untuk mudah kerja kita lukis vertex dia dulu. Maksudnya kita lukis bucu-bucu dia dulu. So ni cikgu lukis secara roughly warna biru, guna warna biru. So katakanlah ni PR, so cikgu tulis ni PR, bucu pertama PR. Kemudian bucu kedua ialah Stadium Hang Jebat. So ni roughly ya, H. Yang ini T kat sini. Air Keroh kat tengah-tengah lebih kurang sini. Okay, okay. Ujung Pasir dekat sini, U. Dan RY dekat sini. So, RY. Dia dah cakap. Kemudian cikgu gunakan pen warna merah untuk membentuk rangkaian graf. Okey, terarah tu maksudnya dia ada anak panah lah. Okey. Laluan RY ke U dibuka. So kita sambung RY ke U, kita sambungkan dia RY ke U. So anak panahnya ke sini. RY ke U dibuka tapi U ke RY tak dibuka sebab dia dah bagi tahu dia perjalanan sehala sahaja. So kita dah buat, kita tandakan right. Laluan K ke U ditutup. K ke U ditutup. Tetapi U ke K dibuka sebab dia bagi tahu dia sehala. So K ke U tak ada, U ke K ada. Dia tak bagi tahu tapi dia cakap sehala je kan. So adalah maknanya U ke K. So kita tandakan, kita dah buat laluan K ke H dibuka. K ke H ada tapi H ke K tak ada. So kita buat K ke H lah anak panah dia. Laluan K ke T ditutup. K ke T ditutup. Tapi T ke K dibuka. Sebab dia satu jalan kan, dia one way. So T ke K. So cikgu tandakan T ke K. Okay. Laluan H ke T dibuka. So kita samakan H ke T. H ke T dia menghala ke T lah. Laluan K ke RY dibuka. K ke RY. Tu. K ke RY dibuka. Tapi RY ke K dia tutup. Dia tak beritahu tapi maksudnya tak ada tu ditutup lah. Sebab one way kan. Kedua-dua belah laluan H ke PR dibuka. H ke PR dibuka. Kalau dia kata kedua-dua belah maknanya dia akan membentuk macam ni. PR ke H dibuka. H ke PR pun boleh dibuka. Tu maksudnya. Kemudian kedua-dua belah laluan U ke PR, U ke PR dan T ke RY ditutup. T ke RY ditutup. Maksudnya dua-dua tak ada. So macam ni lah. So jawapannya setakat ini saja. Kita akan berjumpa lagi di minggu hadapan dengan tajuk yang berbeza. Terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum.